Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Saya Profesor Madya Dr. Muhammad Saleh bin Syah Yusof daripada Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'azzam Shah Kuala Kedah. Ia menyampaikan sebuah kertas kerja yang bertajuk pendedahan kritis tentang teks Al-Futuhat Al-Ilahiyah oleh Al-Ujaili dalam teks Tafsir Nur Al-Ihsan, satu kajian. Syekh Muhammad Sa'id bin Umar telah menulis karya berjudul Tafsir Nur Al-Ihsan yang merupakan sebuah karya dalam bidang tafsir Al-Quran. Untuk mendalami dan memahami ayat-ayat Al-Quran, masyarakat telah menggunakan karya ini sebagai rujukan mereka. Beberapa sarjana telah mengkritik karya Tafsir Nur Al-Ihsan ini kerana mereka beranggapan bahawa Syekh Muhammad Sa'id semata-mata menggunakan pandangannya sendiri ketika mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengesan sumber-sumber rujukan yang digunakan oleh Syekh Muhammad Sa'id dalam Tafsir Nur Al-Ihsan. Sumber rujukan yang pengarang gunakan daripada karya Al-Futuhat Al-Ilahiyah oleh Al-Ujaili didedahkan. Pengarang Tafsir Nur Al-Ihsan telah mengambil 5 pendekatan ketika mengolah teks dari karya yang beliau rujuk itu, iaitu teks dinukil secara tepat dan selari, pengarang menukil teks secara abstrak daripada karya tersebut, pengarang menghilangkan beberapa perkataan dari teks yang dirujuk sebelum dimuatkan dalam Tafsir Nur Al-Ihsan. Pengarang menambah huraian dan penjelasan terhadap teks yang dinukil dan pengarang menukar maklumat teks yang dipindahkan. Satu kunci, Tafsir Nur Al-Ihsan, Al-Futuhat Al-Ilahiyah oleh Al-Ujaili, pendekatan genetik membandingkan sumber rujukan. Perbincangan. Penyelidikan ini dilakukan terhadap 5 aspek yang dibincangkan dalam Tafsir Nur Al-Ihsan, iaitu sebab nuzul ayat, hadis-hadis Nabi SAW, kisah-kisah dari sumber Israiliyat, ayat-ayat An-Nasikh dan Al-Mansukh, dan teks mengenai fadilat-fadilat. Maklumat mengenai teks tentang 5 aspek tersebut merangkumi 94 teks, iaitu 29.1% mengenai sebab nuzul ayat. 14 teks, iaitu 4.3%. Hadis-hadis Nabi SAW, 14 teks hadis-hadis Nabi SAW. 198 teks, iaitu 61.3% berkenaan kisah-kisah Al-Israiliyat. Dan 6 teks, iaitu 1.8% berkenaan An-Nasikh dan Al-Mansukh, dan 11 teks, iaitu 33.4% mengenai fadilat. Pengarang ketika menukil teks dalam Tafsir Nur Al-Ihsan menggunakan 5 cara ketika memindahkan teks dari Al-Futuhat Al-Ilahiyah ke dalam Tafsir Nur Al-Ihsan, iaitu memetik teks secara selari, memetik teks secara abstrak, menghilangkan beberapa kata-kataan yang terdapat dalam teks Al-Futuhat Al-Ilahiyah, menambah keterangan terhadap teks yang dipetik dan menukar maklumat dalam teks yang dirujuk. Dapatan. Rumusan dapatan adalah seperti berikut. Pertama, pengarang memetik teks secara tepat dari karya tersebut, di mana teks yang ditulis olehnya sama ada teks asal dari teks karya Al-Futuhat Al-Ilahiyah, sama
Okey, ulang. Pengarang memetik teks secara tepat dari karya tersebut di mana teks yang ditulis olehnya sama dengan teks asal dari teks karya Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Cara pertama ini merangkumi 56 teks iaitu 17.3%, iaitu sebab ayat 15 teks, 5 teks hadis Nabi, 28 teks kisah Israiliyat dan 4 teks mengenai fadilat. Kedua, pengarang menulis makna teks yang terdapat dalam teks karya Al-Futuhat Al-Ilahiyah dan kemudian beliau mengolah makna teks itu lalu dijadikan sebagai teks yang sendiri. Dapat 116 teks iaitu 35.9% di mana pengarang merujuk karya Al-Futuhat Al-Ilahiyah dengan cara yang kedua ini, iaitu 30 teks mengenai sebab nuzul ayat, 3 teks hadis Nabi, 78 teks kisah Israiliyat, 3 teks tentang an-nasikh dan al-mansukh dan 2 teks mengenai fadilat. Ketiga, pengarang memotong atau menghilangkan ayat atau kalimah tertentu daripada teks yang dinukil dari karya Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Dapat 119 teks iaitu 36.8% di mana pengarang menggunakan cara ketiga ini iaitu 36 teks sabab nuzul ayat, 5 teks hadis Nabi SAW, 70 teks kisah-kisah Israiliyat, 3 teks an-nasikh dan al-mansukh dan 5 teks mengenai fadilat. Keempat, pengarang telah memperluas keterangan dan huraian teks yang beliau rujuk untuk memudahkan masyarakat memahami isi kandungan dan tafsirannya. Pendekatan keempat ini melibatkan 24 teks iaitu 7.4%, di mana pengarang membuat penambahan terhadap teks rujukan tersebut iaitu 8 teks bab rujuk ayat, 1 teks hadis Nabi dan 15 teks berkaitan kisah-kisah Al-Israiliyat. Yang terakhirnya pengarang telah menukar atau menyanggah maklumat yang terdapat dalam teks yang dinukil. Terdapat 8 teks iaitu 2.4% di mana pengarang telah melakukan cara kelima ini iaitu 1 teks sebab nuzul ayat dan 7 teks tentang kisah-kisah Al-Israiliyat. Kesimpulan, pengarang bertujuan untuk memperkukuh tafsiran dan huraian yang telah dibuat. Oleh itu, kajian ini mendapati bahawa pengarang berjaya mencapai hasrat tersebut. Kejayaan pengarang berhasil apabila teks yang ditulis mengenai satu aspek. Contohnya hadis Nabi SAW dalam tafsir Al-Ihsan sesuai dengan teks yang dirujuk dari karya Al-Futuhat Al-Ilahiyah, di mana persamaan itu bertepatan dengan bentuk teks dan kandungan teks. Manakala pengarang gagal merealisasikan tujuannya itu ketika teks yang ditulis bertentangan dengan teks yang dirujuk. Syekh Muhammad Sa'id dalam tafsir Al-Ihsan menyatakan bahawa tempoh masa antara Musa dan Isa adalah 1975 tahun. Berbeza dengan Al-Ujairi dalam Al-Futuhat Al-Ilahiyah yang menyatakan bahawa jarak antara keduanya adalah 2000 tahun. Petikan dan terjemahan seperti ini membingungkan pembaca dan masyarakat dan pada masa yang sama menjadikan hasrat pengukuhan pada bahagian ini gagal. Baik. Ayat akhirnya berdasarkan analisis yang telah dibuat, karya Futuhat Al-Ilahiyah dijadikan rujukan oleh Syekh Muhammad Sa'id terhadap 5 aspek yang terdapat dalam tafsir Al-Ihsan iaitu sebab nuzul ayat mewakili 94 teks iaitu 29.1%, hadis-hadis Nabi SAW beberapa teks iaitu 43%, kisah-kisah bersumber kat Israiliyat 198 teks iaitu 61.3%, ayat an-nasikh dan al-mansukh 6 teks iaitu 1.8%, serta 11 teks mengenai fadilat iaitu 3.4%. Oleh itu, artikel ini membuktikan bahawa Syekh Muhammad Sa'id dalam menghasilkan karya tafsir Nur Ihsan ini tidak menggunakan fakta yang tidak berasas atau menggunakan pendapatnya sendiri. Hal ini disebabkan beliau telah menjadikan karya Al-Futuhat Al-Ilahiyah sebagai salah satu karya yang menjadi rujukannya dalam mentafsirkan
ayat-ayat suci Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.